Hai semua, apa khabar? Hari ini kita bersua kembali. Pada hari ini saya nak discuss cara-cara mudah untuk menganalisa saham yang berbentuk sideways. Sideways maksudnya saham tu bergerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, dan sometimes kita pun confused, tak tahu hala tuju saham ini. Berapa ramai anda yang pernah mengalami situasi begini dan anda pun terfikir-fikir bagaimana nak menganalisa saham ini untuk sama ada nak jual ke ataupun nak beli lebih supaya kita dapat keuntungan yang lebih besar kemudian. So, ada tak confusion sebegini yang anda dapati? Kalau ya, saya akan menunjukkan satu cara agak mudah untuk menganalisa saham yang berbentuk sideways. So kita akan gunakan demand and supply untuk menentukan bagaimana psikologi dalam pasaran. Sebab saham tu bergerak mengikut psikologi dalam pasaran. So kita nak menentukan apakah psikologi pemain saham ataupun investor dalam saham tersebut. So saya dah buat juga satu video yang agak lengkap berkenaan dengan teori berkenaan analisa saham sideways. So pada hari ini saya tidak akan discuss berkenaan dengan teori. Saya akan mengambil satu saham di Bursa Malaysia dan cuba menganalisa saham tersebut yang juga berbentuk sideways untuk menunjukkan satu contoh cara analisa. So jika you all berminat untuk untuk mengetahui teori-teori dalam menganalisa saham, tolong tengok dalam deskripsi. Dalam deskripsi itu saya letak link saya untuk video tersebut. Okay, check out on that. So sideways, kalau kita cerita pasal sideways ni sebenarnya ada dua kuasa dalam market. Satu kuasa penjual, satu lagi kuasa pembeli. So bila kuasa pembeli dan penjual ni dia agak seimbang, so dia akan menyebabkan sideways pattern. So sekali penjual akan pull down the price, dia akan jual sampai saham tu jatuh, dan kemudian ada pembeli pula, dia bermotivasi untuk beli and then dia akan naik ke harga. Habis tu saham tu selepas capai certain tahap, dia akan ada pressure untuk menjual. So dia akan turun balik, dia akan naik turun. So dia ada macam keseimbangan antara kuasa pembeli dan penjual. So dia membentukkan what you call sideways pattern. So bagaimana nak tentukan apakah sideways pattern ni akan selamanya sideways? Tak semestinya begitu kan. So sudah tentu dia akan ada satu point di mana dia akan breakout, sama ada dia akan naik ke atas ataupun dia akan menjulang ke bawah. So kita bila buat investment, kita sudah tentu menganalisa risiko. So kita tak naklah jual awal sebab kita nak dapat keuntungan. So kita nak tahu sama ada bila sideways ni, apakah sideways ni akan breakout meningkat, menaik ke atas ataupun dia akan menjulang ke bawah. So kita nak hold, kalau boleh kita nak beli lebih jika harga itu menurun, so that bila dia breakout nanti kita nak dapat untung yang lebih. Tapi pada masa yang sama kita juga tak nak kerugian. So maksudnya kita nak control risiko kita. So bila kita dapati pattern sideways ni, kita boleh actually measure menyukat tahap risiko yang terbentuk dalam carta sideways ni. Dan kalau kita dapati tahap risiko tu makin menaik, carta tu menunjukkan risiko tu menaik, kita dah boleh menjual sebelum harga tu menjulang. Itu kelebihan kita buat demand supply analysis. So ini yang saya akan tunjukkan pada hari ini. So stay on, kita akan ambil satu saham di Bursa Malaysia yang berbentuk sideways dan kita akan analisa. Okay, stay tune.
Okey, sekarang kita akan melihat satu carta untuk satu saham di Bursa Malaysia, company yang tersenarai di Bursa Malaysia, nama dia IFCA, IFCA MSC. Ini syarikat yang berkaitan dengan teknologi. So, kalau kita lihatkan carta yang ditunjuk di skrin ni, kita boleh nampak sebenarnya carta ni bergerak dalam pattern sideways. So sekarang apa yang saya nak buat adalah menganalisa carta ni, nak mengetahui sama ada carta ni akan buat breakout menaik ke atas ataupun dia akan breakdown, dia akan menurun ke bawah. So itu yang kita nak, sebab kalau kita just melihat dalam carta ni, agak sukar nak mengetahui sama ada carta ni akan bergerak ke atas ke atau breakout ke atas ke ataupun breakout ke bawah. Itu satu kesukaran yang kita dapati. Tapi apa yang saya nak buat, mungkin Bollinger Band tu saya boleh remove kan. Saya dah remove Bollinger Band. Okey, sekarang saya nak saya nak lukis trend. Saya nak buat trend line dulu. So trend line ni akan menunjukkan dengan jelas bahawa carta ni bergerak dalam sideways. So nak buat trend line senang saja. So kita akan ambil trend line ni. Dia punya icon trend line ni. So kita akan kita tengok nak mouse ni, so kita pergi ke atas ni, paling atas trend ni. So dari situ kita akan lukis sampai ke bawah. Itu menunjukkan satu trend ke bawah. Lepas tu dari kita ambil sekali lagi, dan kita dari bawah ni pula. Okay, dari bawah ni kita dapati kita boleh naik sampai ke atas tu. Right? So ini trend menaik atas. Lepas tu kita dapati trend line tu kita boleh draw dari lukis dari atas sampailah ke bawah tu. Okay, so ke bawah tu. Dan kemudian kita boleh continue buat benda ni. So sebab kita nak satu something yang jelas, yang dia tengah sideways pattern. Dan dari bawah ni sampai ke tinggi tu. Dan satu lagi dari tinggi tu sampailah ke bawah ni. Okey, bawah ni. Lepas tu kita masih ada lagi pattern dia naik tu ke bawah sampai ke atas ni. Okey. Dan sekarang dia tengah decide lah nak pergi ke mana. Market ni masih tengah buat decide nak pergi ke mana. So dia sekarang kind of mendata. Tapi dia mungkin menurun lepas ni ataupun mungkin naik. So itu yang tak jelas. So kita nak buat satu analisa, nak tentu hala tuju market ni untuk saham ni. So kita perlukan untuk buat demand supply analysis ni, kita sebenarnya perlu berapa loop. Kita perlu berapa loop, 2 loop sekurangnya. So apa yang saya masukkan dengan loop ni, so kalau diperhatikan saya mouse pointer ni dekat sini sekarang. So saya mungkin saya akan lukis dengan lebih jelas. So yang ni adalah satu loop. Bila dia turun bawah dan dia naik, kemudian dia turun naik, itu create satu loop. Okay? Dan sama juga saya akan buat satu lagi lukisan. Ini adalah loop kedua. So ini adalah loop yang kedua. Loop yang kedua ni macam dia singkat saja. Dia turun naik. Loop kedua. Dan in fact kita ada loop yang ketiga juga. So kita boleh lukis juga di sini. Ini loop yang ketiga. Loop yang ketiga. So kita ada 3 loop. So untuk kita akan buat 2 analisa. Satu adalah sama ada dia ada power untuk naik ke atas. Yang itu kita perlu 2 loop. Dan kita akan juga menganalisa sama ada dia ada power untuk turun ke bawah. Itu pun kita perlu 2 loop. Okay, so now apa yang kita dapati sekarang, kita ada 3 loop. Kita ada 3 loop. Tapi 3 loop ni adalah situasi di mana carta tu menurun naik. Habis tu menurun naik, menurun naik. Yang tu kita ada 3. Tapi kita juga perlu ada sekurang-kurangnya 2 loop untuk situasi di mana dia naik turun naik turun. Okay, yang ni adalah loop untuk turun naik, turun naik, turun naik. Kita ada 3. Kita cuma perlukan 2. Tapi kita ada 3, tapi tak apa. Tapi untuk situasi naik turun, kita perlu sekurang-kurangnya 2.
Okay. So, buat masa ni, saya sebenarnya tak perlu sangat 3 loop, saya perlu cuma 2 loop. So, saya akan gunakan 2 loop yang terdekat. Saya akan gunakan 2 loop terdekat. Oleh itu, saya akan remove ataupun saya akan padamkan loop yang ketiga ni lah. Okay. Okay, sekarang kita ada 2 loop ni kan. So, dalam 2 loop ni saya akan kalau kita perhatikan loop ni adalah dia turun, naik ke atas, turun, naik atas. So bila dia turun and bila dia naik tu kita panggil retracement. Okay, dia turun, lepas tu dia ada power untuk naik. Habis tu dia turun lagi, dia ada power untuk naik. So kita akan tengok apakah power kedua-dua retracement ni. Ini untuk pertama punya loop ni, kita turun naik, itu retracement nombor pertama. Dan kita dah turun naik, itu adalah retracement yang kali kedua. So kita nak tengok apakah power dia. Apa kekuatan yang ada. So kita akan ambil Fibonacci tool. Fibonacci retracement tool. Kita akan ambil yang paling atas ni, sampai kita akan ke bawah ni. Kita akan bawa sampai ke bawah. Habis tu kita akan pastikan kita bawa, and then kita juga sampai ke end of the loop. Yang kita kan dah buat loop tadi. Okay. So ini dari atas sampai ke bawah, naik ke atas. So the end of the loop lah, yang first loop ni. So kita nak dapati dia retracement dia. Okay, 0, 23, 38, 50, dia 61. Dia dah, semaksudnya dia turun, habis tu dia naik kembali lebih daripada 61% lah kita panggil. Sebenarnya dia lebih dari tu. Mungkin kita boleh kata 65. Okay. Sebab kita dapati cuma 61.8 kan. Tapi dia sebenarnya lebih dari 61.8. Dia lebih kepada anggaran 65%. So kita boleh katakan walaupun dia turun, dia boleh naik lagi sebanyak 65%. Okay, so kita akan buat satu catatan dekat sini. Dia naik kembali 65%. Naik kembali. Dan benda yang sama kita akan buat untuk yang second loop ni. Okay, kita ambilkan Fibonacci retracement. Kita ambil di atas sampai ke bawah tu dan kita panjangkan ke sampai end of the loop tu lah. Yang kita dah identify. So untuk yang kedua ni, sebenarnya kalau kita besarkan kita dapati 0, 3, 23, 38, 50, 60, lebih kurang sama juga 65. Maksudnya dia naik pun 65. Okey. Dia naik sebanyak 65 Lebih kurang sama macam tadi juga. So dia lebih daripada, sekejap saya tengok balik. 0, 23, 38. Oh ya, dia lebih daripada 61.8. 61.8. Dia lebih dari 61.8. So anggaran dalam 65%. Sama macam tadi. 65 juga anggaran Itu untuk dua loop Itu untuk dua loop yang turun naik. Okay, so sekarang apa saya akan buat? Saya akan padamkan dua loop ni. Dan sekarang saya akan menganalisa dari segi yang tadi kita analisa dua loop tu, ada kita analisa demand dia. Sebab dia turun, dia naik kan. Kita nak tengok berapa demand untuk dia naik kembali kan. So kita dapati demand dia lebih kurang sama saja. First loop 65%, second loop pun 65%. So maksudnya demand tu tak berubah. Dia masih ada 65% demand dalam market untuk saham IFCA MSCI ni. Sekarang kita nak analisa dari segi supply pula. So untuk analisa supply, kita kena tengok apa tu? Okay, sekarang kita akan tengok, tadi kita tengok turun naik kan, sekarang kita kena tengok naik turun. So untuk naik turun kita ada berapa loop? Okey, untuk naik turun kita ada ini nombor satu, loop nombor pertama. Okay. And then kita ada satu lagi loop dekat sini. Okay, yang ni adalah second loop. Okay. So kita ada dua loop sekarang. Satu adalah naik turun,
yang satu lagi naik turun. Tapi yang ni yang lepas second loop ni first loop ni, ini loop pertama kita, ni loop kedua kita. So lepas loop kedua ni sebenarnya dia tak complete lagi, dia masih dalam naik. Kita belum tentu lagi banyak mana dia akan turun, yang tu tak sure lagi. So kita tak boleh nak ambilkan yang tu sebagai satu loop So the latest yang terakhir dua loop adalah yang seperti yang kita dah draw dekat sini, lukis kat sini. Yang pertama adalah yang saya highlightkan kat sini. Yang kedua adalah yang ni So kita ada dua loop. So kita akan tengok bagaimana penurunan dia Dia naik, lepas tu banyak mana supply yang membuatkan dia turun balik. Ini dia. Dia tengah naik, naik. Habis tu kita nak tengok bagaimana dia turun. Okay. So dia sebenarnya turun, yang ni 23%, 38%, 50%. Dia antara 50% dengan 61.8%. Okay, so kita boleh bayangkan dia dalam 55% macam tu. Okay, kita boleh bayangkan dia dalam lebih kurang dalam, dia turun supply dia lebih kurang dalam 55%. Itu bayangan kita. Kita akan tengok yang loop yang kedua pula. Okay, loop yang kedua saya akan buat sama juga. Dari bawah sampai ke atas. Habis tu kita akan panjangkan dia sampai dia cover the loop, end of the loop Okay, sabar kita buat. Okay, nak buat. So kalau kita tengok yang ni pula, kita dapati dia naik, lepas tu dia turun banyak mana tu? Dia turun lebih dari 61%. Dia lebih kepada dia dalam lingkungan 75%. Okey, dia turun sebanyak 75%. Okey, turun 75%. So kita akan buat catatan. Dia turun sebanyak 75%. So apa yang kita boleh dapati dari sini? Saya akan removekan the loop Loop pertama ni saya loopkan. Di loop kedua saya pun removekan Okay, so apa yang kita dapati sekarang? Bila tadi dia yang 65 tadi dia adalah bila dia turun dia naik kan. So demand demand dia 65%, tak berubah. Dari segi supply pula tadi dia naik turun kan, supply itu akan menyebabkan harga turun. Kalau tak clear benda ni kena tengok balik kepada video dalam deskripsi saya berkenaan dengan teori Dalam saya ada explain in detail kat situ. So yang ni dia naik, dia turun kan. Dia turun sebab supply. Sama juga yang ni naik, turun supply. So kita dapati supply tu dari 55% berkembang jadi 75%. Dia ada more supply. Bila dia ada more supply, and then demand dia sekata 65%, keberangkalan dia, power balance tu dah tak ada lagi. Power balance tu bila dia seimbang. Dia dari atas, the power up dengan power down tu, bila demand dengan supply tu seimbang, then kita boleh katakan dia akan continue dalam carta aliran sideways. Tapi sekarang kita dapati dah tak seimbang. Dia punya demand tu stabil 65%, tapi dia punya supply tu makin menurun. Makin menaik. Supply tu makin menaik dari 55 dia naik kepada 75. Dia lebih banyak supply. So bila lebih banyak supply, natijah dia adalah harga akan menurun. So apa yang kita boleh conclude buat konklusi dekat sini, disebabkan demand dia 65% sekata, tapi dia punya supply tu makin banyak, keberangkalian tinggi saham IFCA ni dia akan menuju ke arah ke bawah. Okey. Dia akan menuju ke arah ke bawah. So keberangkalian dia akan menuju ke bawah macam ni. So tapi kita punya trendline ni kita boleh tengok, draw satu line mendata dekat sini. Ini adalah last point dia turun The last point dia turun, di situ saya akan draw satu line mendata. Line mendata ni menunjukkan
dia punya resistance punya point. Kalau dia turun daripada tu, okay, dia boleh, dia adalah support yang ni adalah support point, dia mendata ni adalah support point. So kalau dia turun lebih banyak daripada support line ni, itu dah menunjukkan time kita dah boleh sell. Kita tak perlu nak pegang pada saham ni. Kebarangkalian tinggi, demand analisis yang kita buat tadi adalah betul, harga akan menjunang ke bawah, akan pergi ke bawah. So kita dah dapat early warning kat sini. Supply dia 55 jadi 75, dia dah supply warning. Dia adalah satu warning dia satu warning, supply dah melebihi, makin bertambah. So maksudnya harga akan turun lah, sebab demand dia sama je 65. Tapi bila kita buat dia punya support line dekat sini, kita dapati kalaulah dia punya saham tu melepasi ke bawah support point ni, itu dah timing kita dah boleh jual. Jangan pegang saham ni lagi, jualkan terus. Walaupun rugi, kita akan rugi sikit. So itu depend timing kita masuk lah. Kalaulah kita masuk lagi awal tempo dekat bawah-bawah ni, memang kita akan dapat untung yang tinggi. Tapi kalaulah kita beli time-time dekat bawah dekat sini, kita lebih baik kita jual daripada kita tanggung rugi yang lebih besar. Rugi yang sikit tu better daripada rugi yang lebih besar. Sebab memang kalau dia melepasi bawah support line ni, dia akan jatuh betul-betul teruk. Itu yang kita boleh fahami. So saya harapkan analisa yang saya tunjuk ni sikit sebanyak menolong you all untuk lebih intelligent dalam buat investment. Kalau tak faham apa yang saya buat analisa dekat sini, tolong rujuk pada fundamental teori yang link yang saya letak dalam deskripsi sebab benda tu adalah satu prerequisite sebelum tengok dari segi aplikasinya dalam IFCA MSA ni. Okay, so dengan itu saya conclude. So kita akan bersuara lagi dalam video yang lain.